Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Dakwaan buat kecoh di KLIA, Menteri balas ada rasuah imigresen. Kuala Lumpur, susulan insiden di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang tular semalam, Datuk Seri Tiong King Sing tampil mempersoal siapa sebenarnya yang menyalahguna kuasa dalam kejadian itu, sama ada beliau ataupun pengawal imigresen bertugas. Mengakui dirinya menteri yang dikaitkan dengan kejadian itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya itu sebaliknya bersyukur kehadirannya ke KLIA membongkar budaya rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk negara itu. Berikut kenyataan penuh King Sing yang juga ahli Parlimen Bintulu susulan insiden yang tular di KLIA itu. Menteri buat kecoh di KLIA, menteri yang salah guna kuasa ataupun pegawai imigresen yang salah guna kuasa. Saya menerima pautan berita bertajuk eksklusif. Menteri buat kecoh di KLIA tuntut pelawat Cina ditahan imigresen dibebaskan. Apa yang lebih mengejutkan, artikel tersebut turut mengatakan saya telah memasuki ke dalam ruang ketibaan tanpa memohon pas, sedangkan saya memiliki pas yang sah untuk memasuki kawasan tersebut. Jadi, mengapa perlu memperbesarkan isu ini dengan memberi persepsi yang salah? Benar, daripada gambar tular itu, memang ianya saya dan saya juga berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada ketika itu selepas menerima aduan daripada pelancong untuk memahami keadaan ketibaan pelancong asing ke Malaysia. Ini pemantauan biasa bagi seorang menteri untuk turun padang. Saya bersyukur kerana kehadiran saya telah membongkar satu peristiwa yang memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara. Pada mulanya, saya tidak mahu mendedahkan perkara ini kerana sedang bertindak mengikut saluran serta platform yang lebih praktikal. Namun disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubungi saya, maka ini penjelasannya. Pertama, saya menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang menuduh saya melepaskan pelancong asing yang ditahan oleh pihak imigresen. Saya tiada kuasa untuk itu dan saya hanya merosakkan reputasi saya sendiri jika berbuat demikian. Saya masih waras dan tahu batas-batas sebagai seorang menteri pelancongan, seni dan budaya. Apa guna saya sebagai menteri sekiranya tidak memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara? Tambahan pula, ia menjejaskan imej negara dan menakut-nakutkan pelancong asing. Jika kita tidak serius dalam isu ini sekarang, sampai bila-bila pun ia tidak akan diselesaikan. Mungkinkah ada segelintir pegawai takut jika perkara ini terbongkar sehingga memberikan kesan kepada kepentingan peribadi mereka? Kedua, apa yang berlaku sebenarnya ialah beliau ditahan tanpa diberikan alasan atau sebab beliau ditahan. Masalah timbul apabila kedua-dua pihak pegawai imigresen dan pelancong asing tersebut mempunyai masalah komunikasi. Dimaklumkan bahawa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi, namun kegagalan komunikasi kedua pihak menggagalkan pihak imigresen mendapatkan dokumen yang diperlukan dari pihaknya. Ketiga, inilah sebabnya saya membangkitkan tentang isu komunikasi ini sejak bulan Mac lagi menerusi inisiatif menyediakan penterjemah bagi pelancong-pelancong asing dari kawasan Timur Tengah, China dan India di pintu masuk negara yang bertujuan memudahkan urusan dan proses semasa ketibaan pelancong asing agar kecekapan pengurusan negara kita dapat dijamin dan dipuji. Timbul persoalan, kenapa mereka menolak penterjemah yang telah disediakan oleh pihak Malaysia Airports Holding Berhad? Keempat, dalam lawatan ke KLIA itu, saya turut membawa pegawai siasatan dari unit integriti di bawah MOTSC. Saya merasakan sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA 1 secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini. Kelima, terdapat juga isu mengenai pelancong asing yang tiba di sini dirampas telefon bimbit mereka tanpa dijelaskan kenapa mereka ditahan. Adakah ia mengikut prosedur dan piawaian dalam undang-undang? Saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan. Malah, wanita yang ditahan tersebut juga tidak diberikan makanan yang sewajarnya ketika ditahan dan ini jelas melanggar undang-undang.
Saya difahamkan wanita tersebut diberi makan hanya sekali sahaja dalam tempoh 15 jam sepanjang ditahan. Keenam, gambar tular ini juga jelas daripada pihak dalaman agensi sendiri. Kenapa tularkan gambar dengan persepsi tidak tepat dan berita yang berunsur fitnah? Saya menekankan sekali lagi bahawa MC-MC mesti menyiasat pegawai dalaman yang menularkan dan fitnah atas gambar-gambar dan maklumat tersebut. Walaupun niat mereka tidak diketahui, maka berkemungkinan mereka terkejut dengan penyertaan SPRM dan membimbang bahawa sumber pendapatan mereka akan terputus atau terancam. Mungkin juga mereka ingin melindungi rakan-rakan dengan sengaja membocorkan maklumat, membuat tuduhan tanpa asas dan menyebarkan laporan palsu. 7. Malah saya turut diberitahu bahawa ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Ada yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan dari tahanan, termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12,000 untuk kos memproses visa. Ke-8, semua maklumat ini akan diserahkan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan, seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutama di pintu masuk negara. Ke-9, dalam masa sama, saya akan membangkitkan perkara ini ke Kabinet, termasuk cadangan memansuhkan ejen yang mengendalikan pelancong asing yang ditolak kemasukan, kerana dilihat semakin kronik dengan isu ketidaktelusan serta penyalahgunaan kuasa yang memburukkan imej negara di mata dunia. Malah, kita sepatutnya membatalkan pihak ketiga dalam menguruskan tiket penerbangan bagi tahanan imigrasi di Malaysia dipulangkan ke tanah air. Dan saya ingin mencadangkan supaya perkara ini boleh ditangani oleh syarikat penerbangan bagi mengelakkan kejadian negatif serupa ini berulang. Selain itu, saya menyeru dan memohon orang ramai agar menyemak terlebih dahulu kesahihan sesuatu berita sebelum disebarkan. Saya yakin kita dapat membersihkan segala ketirisan yang mencemarkan imej negara sekiranya kita semua berganding bahu. Ke-10, saya dan MOTSC akan terus bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha membantras rasuah serta penyelewengan kuasa di negara ini, walau apa jua cabaran yang mendatang.